Sebelum tembakan rambang di Chowkit, kisah Private Adam. Seragam celoreng yang dipakai oleh anggota tentera sangat kemas dan segak. Sejak dari kecil, dia juga menyimpan cita-cita menjadi seorang tentera dan berkhidmat untuk mempertahankan tanah air tercinta. Namun, dia tidak menyangka niat yang suci ini bakal mengubah perjalanan hidupnya dari seorang anggota tentera kepada seorang yang menjadi buruan polis. Inilah kisah Adam sebelum tembakan rambang di Jalan Chowkit. Ikuti kupasan selanjutnya. Nama penuh Adam ialah Adam bin Jaafar. Dia dilahirkan di Pulau Pinang dalam sebuah keluarga yang miskin. Adik-beradiknya ramai dan Adam amat menyayangi mereka. Sejak dari kecil, Adam meminati dunia ketenteraan. Dia kagum dengan semangat juang anggota tentera dan berangan-angan untuk menjadi anggota tentera yang hebat ketika dewasa. Ketika dia berumur 11 tahun, berlaku satu kebakaran di rumahnya. Salah seorang adik perempuannya iaitu Azimah terperangkap di dalam rumah ketika kebakaran berlaku. Kejadian ini disaksikan sendiri oleh Adam dan keluarganya. Api pada waktu itu marak dengan cepat dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut keterangan ibunya di mahkamah, kejadian ini mengubah perangai Adam. Dia menjadi seorang yang pemarah dan mudah panas baran. Pernah satu ketika, akibat perangai yang mudah marah, kepalanya ditetak dengan parang ketika bergaduh dengan rakannya. Luka tetakan itu dalam dan kekal sehingga sekarang. Selepas kejadian itu, Adam meneruskan kehidupan seperti biasa dan minatnya pada dunia ketenteraan tidak pernah pudar. Selepas tamat tingkatan 3, Adam menyertai pasukan simpanan tentera darat. Adam sangat gembira kerana walaupun hanya simpanan, tetapi cita-citanya menyarung seragam celoreng tentera tercapai. Setelah itu, Adam menyertai pasukan tentera Wataniah dan selepas 2 tahun, Adam diserapkan secara tetap menjadi anggota tentera. Sekarang, secara rasmi Adam menjadi anggota tentera dengan nombor badan 600-6650 dan bergelar Private Adam. Dia kemudian ditempatkan di Regimen 6 Ranger di Kamp Set Putra, Perak. Adam menyangkakan kehidupan di kamp adalah mudah kerana dia sudah biasa dengan disiplin sewaktu menjadi askar Wataniah. Tidak disangka, di kamp ini, Adam mengalami pengalaman yang buruk. Dia dibuli oleh anggota yang senior dan ada kalanya dipaksa melakukan perbuatan tidak senonoh. Perkara ini berlanjutan dari hari ke hari. Tertekan dengan keadaan ini, Adam mengadu perkara ini kepada pegawai atasan tetapi tidak diendahkan. Walaupun semakin tertekan, tumpuan Adam dalam latihan kegemarannya iaitu menembak tidak terjejas. Adam seperti menjadikan sesi menembak ini sebagai tempat melepaskan geram dan kemahiran menembaknya sering menjadi sebutan di kalangan anggota. Adam juga terpilih untuk mewakili kampnya dalam pertandingan menembak yang akan diadakan. Pada satu hari, Adam yang ketika itu sedang berlatih menembak tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian seperti biasa. Tembakannya banyak tersasar. Keadaan ini menjadikan Adam tertekan. Perbuatan buli oleh anggota senior selepas itu menambahkan lagi tekanan. Keesokan paginya, latihan menembak yang akan dihadiri telah dibatalkan. Adam yang sejak semalam masih tertekan mula hilang punca. Entah mengapa fikirannya kusut dan bercampur baur dengan perasaan marah. Adam mengambil keputusan untuk lari dan pulang ke Pulau Pinang untuk menenangkan diri. Bersama rifle M16, Adam juga mengambil 5 kelopak peluru dan sebuah kotak yang mengandungi peluru. Kesemua barang itu dimasukkan di dalam sebuah beg. Ketika melalui tempat latihan menembak, Adam melihat ada sebuah motosikal milik rakannya yang mempunyai kunci. Adam terus menghidupkan enjin motosikal itu dan menunggang keluar dari kamp. Dia menuju ke arah Bandar Ipoh untuk membeli tiket bas dan pulang ke kampung. Ketika sampai di stesen bas, fikiran Adam masih lagi kusut dan berkecamuk. Dia menukar fikiran dan membeli tiket ke perhentian Pudu Kuala Lumpur. Adam tiba di Kuala Lumpur dan mencari hotel untuk menginap.
Akhirnya, dia memilih sebuah hotel di Jalan Raja Laut. Keesokan harinya, fikiran Adam masih kusut. Selain masih marah dengan kejadian buli dan pembatalan latihan menembak, dia juga memikirkan apa yang akan berlaku jika ditangkap oleh pihak tentera. Pastinya dia akan dihadapkan ke mahkamah tentera dan akan menjalani hukuman di penjara tentera. Jika dia seorang anggota tentera yang sedang berkhidmat pun dibuli dengan cukup teruk, apatah lagi jika dimasukkan ke dalam penjara tentera. Adam semakin tertekan. Pada malam itu, Adam menyarungkan pakaian seragam celoreng kebanggaannya dan menulis sesuatu di cermin perhiasan bilik hotelnya. Malam celaka bagi Adam, membunuh atau dibunuh. Setelah itu, dengan membawa rifle M16 bersama peluru yang disisipkan di tali pinggang seperti Rambo, Adam turun dan keluar dari hotel. Ketika berada di hadapan hotel, Adam melepaskan beberapa das tembakan. Dengan muntahan peluru-peluru hidup dari rifle M16 yang dibawanya pada jam lebih kurang 11.35 malam, maka bermulalah malam celaka bagi Adam. Ikuti sambungan kisah ini dalam video seterusnya. Selepas tembakan rambang di Chowkit, kisah Private Adam. Sekian, terima kasih.